Ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada saat ini mana sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini dalam kuliah khas online yang ditaja oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Guru bacaan Quran Sekolah Kebangsaan Datuk Syahri Kubang Rotan Al-Ustaqdah. Jazakumullahu katsira. Moga-moga Allah panjangkan taufik dan hidayah pada warga Sekolah Kebangsaan Datuk Syahri Kubang Rotan. Allah angkat kedudukan mereka, Allah ampun dosa mereka, Allah mudahkan semua urusan mereka di dunia dan juga di akhirat. Pada pagi ini tajuk yang diketengahkan ialah bagaimana untuk istiqamah dalam melakukan kebaikan. Istiqamah ini adalah merupakan sesuatu yang susah dan payah. Di sana ada satu ungkapan daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang disebut dengan al-istiqamatu la yutiquha illa al-akabir. Istiqamah itu la yutiquha, tidak mampu untuk melakukannya melainkan dia ialah al-akabir. Al-akabir maknanya al-awliya. Faham? Lebih rapat. Istiqamah itu tidak akan siapa pun mampu melakukan melainkan dia ialah al-akabir, iaitu orang-orang utama, orang-orang hebat, orang-orang utama, iaitu para awliya alaihimus salatu wassalam. Asal istiqamah ini ialah daripada yang Allah sebut, Qul amantum billah thumma istaqim. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan, aku beriman dengan Allah, thumma istaqim, kemudian istiqamahlah engkau di atas yang kamu ungkapkan ataupun yang kamu ucapkan.
Bila mana kita kata kita beriman, qul amantu billah thumma istaqim. Pasal apa di situ diminta kita untuk istiqamah selepas kita berkata aku beriman? Sebab orang yang beriman pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas wa an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang beriman akan dibiarkan untuk berkata kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Maknanya sesiapa yang mengatakan dia beriman, dia pasti akan kena uji. Iman ialah al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarih. Iman ialah yang dituturkan di mulut, di lidah, kemudian dibenarkan dengan hati, kemudian dibuktikan dengan anggota. Bila mana kita kata kita beriman, iman ni maknanya ungkapan di mulut, kemudian yang kita ungkapkan itu hati kita membenarkan, kemudian bukti daripada keimanan ialah praktikal terhadap yang kita imani. Maka setiap orang yang beriman ni, yang mengatakan dia beriman, dia akan kena uji. Orang yang imannya kuat, maka ujian yang datang pun berat. Orang yang imannya kurang, maka ujian yang datang itu sesuai dengan keimanan dia. Pasal apa Allah Subhanahu wa taala menguji orang beriman? Pasal apa Allah menguji iman orang beriman? Sebabnya Allah menguji iman orang beriman sebab Allah nak memperteguhkan iman orang beriman. Kalau tak diuji, iman seseorang itu tidak akan kukuh dan kemas. Sebagai contoh, sepohon pokok. Pokok yang tumbuh ataupun pokok yang ditanam sehingga dia jadi pokok yang besar ialah sepohon pokok yang tahan uji, yang telah hidup contoh puluhan tahun ataupun ratusan tahun. Dalam sejarah pokok itu tumbuh entah berapa puluh ataupun ratus kali. Pokok itu dipukul ribut. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ribut yang datang tidak merebahkan dia. Sebab pokok ni dia umpama iman seumpama pokok. Bila meribut di atas ni bukan macam ni. Macam tu hal keadaan pokok. Tapi tahu tak di bawah dia akar tunjang dia menjunam ke dalam bumi. Akar dia menjunam ke dalam bumi. Akarnya menunjang ke dalam bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pokok itu selamat daripada ditumbangkan oleh angin dan ribut. Maka begitulah hari demi hari akar tunjangnya bertambah. Semakin dia besar, akar tunjangnya semakin panjang, sehingga akar tunjangnya menunjang hebat ke dalam bumi, yang menjadikan pokok tadi aman daripada gangguan ribut dan juga angin yang kuat. Begitulah iman dalam hati orang beriman. Orang beriman
saban hari diuji oleh Tuhan. Mai ujian macam tu, mai ujian macam ni, mai ujian macam tu, mai ujian macam ni. Ujian yang datang itu menyebabkan dia semakin kukuh berpegang dengan akidahnya. Dan yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensia-siakan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasti ada hikmah di sebalik ujian yang Allah datangkan. Ini sifat orang beriman. Semakin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semakin besar ujian yang datang, semakin kuat akidahnya menunjang ke dalam diri. Waktu orang lain dah terbang terbalik, tapi dia masih berdiri. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita, menguji iman kita sebab Allah nak kukuhkan iman kita. Itulah hikmahnya. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman dengan Allah, kemudian tetap dengan pengakuan itu. Maksudnya nanti ujian akan datang kepada kamu. Ketika itu kamu tetap dengan ujian, kamu tetap dengan pengakuan yang kamu ungkapkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hari ini kita bercakap tajuk istiqamah. Istiqamah maknanya tetap di atas pendirian, tetap di atas pegangan, tetap di atas amalan baik yang kita lakukan. Dalam bahasa kita, orang yang tak tetap ni dia panggil hangat-hangat ti ayam. Maknanya hangat-hangat ti ayam ni bila mana dia berak, tik dia panas tapi lagi sejuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kita nak ialah hangat sepanjang masa, intim sepanjang masa dengan Allah, rapat sepanjang masa dengan Allah. Okey, tajuknya bagaimana kita nak istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana untuk istiqamah dalam melakukan kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barangkali bila kita dengar sesuatu amal kebaikan dipromosi oleh para ahli ulama, tok guru, para asatizah, kita pun rasa semangat nak buat. Balik rumah kita pun buat. Tapi amalan yang kita buat tu tak lama. Lepas tu tak mau buat dah, tak larat buat dah, kita pun tinggal. Amalan kebaikan ni untuk menjadikan kita maintain, dapat mempertahankan melakukan tu, dia jangan ambil terus hak banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Buat sikit-sikit. Duha yang boleh kita buat sebanyak 8 rakaat. Tapi kita buat 2 dulu. Buat 2, hari-hari 2. Tak payah banyak lagi. Mana 40 hari biar kekal 2. 2. Lepas tu bila dah buat 2, semangat nak buat lebih, tambahlah 2 lagi. Ataupun lepas beberapa hari berasa nak buat lebih lagi, buat 6. Masuk hari berikutnya rasa tak larat buat dah 6, turun jadi 2 balik. Amalan yang macam tu Allah paling suka. Sebab itu Nabi kita sebut ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah suka sekali ialah adwamuha, yang paling berkekalan. Wa in qalla, sekalipun kita buat itu sedikit. Kalau kita buat hari 8 rakaat, esok 8, lusa tak buat dah. Tu tak buat langsung lah. Tu Tuhan tak suka. Tuhan suka kita buat sikit. Tapi berkekalan. Tetapi istiqamah. Tu yang paling Tuhan suka sekali.
Maka subhanallah, cara untuk istiqamah ialah kita buat secara mudawamah. Apa yang makna mudawamah? Berkekalan sepanjang masa kita melakukan. Salatul tahajud, bangkit buat dua je. Esok dua, malam esok dua. Tapi setiap malam bangun melakukan. Kalau ada semangat nak lebih, nak buat lebih, tambahlah. Tapi bila mana kita rasa semangat kita dah mengurang, jangan tinggal. Kekal melakukan 2 rakaat. Okey, ini cara untuk istiqamah. Yang kedua, sesiapa yang nak istiqamah dalam amalan, dia mesti istiqamah sembahyang jamaah. Istiqamah sembahyang jamaah. sebab kaedah dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena ada satu amalan yang kita buat secara istiqamah untuk menjadikan amalan kita yang lain itu istiqamah. Dan tidak ada suatu amalan yang paling besar nilainya di sisi Allah lebih daripada salatul jamaah, sembahyang berjamaah. Orang yang sembahyang berjamaah, jaga sembahyang berjamaah, dia akan mampu untuk istiqamah amal-amalan yang lain, insya-Allah. Maknanya dalam hidup ni 5 waktu sehari semalam jangan tinggal berjamaah. Kalaupun ada kala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tertinggal juga atas sebab-sebab yang kita tak sangka. Atas sebab-sebab yang kita tak menduga akan datang sesuatu situasi menyebabkan kita tertinggal. Usahakan jangan tertinggal melebihi 3 waktu. Kalau nak tertinggal pun 2 waktu, tapi jarang-jarang, lama-lama sekali. Terjadi perkara yang macam tu. Tapi kalau hari-hari kita buat, hari-hari kita melakukan, buat jemaah juga, tapi hari-hari tinggal 2 waktu. 2 waktu tu tinggal seorang-seorang. Oh, tu tak akan istiqamah. Istiqamah ni 5 waktu. Kalau tertinggal pun jarang-jarang, lama-lama sekali. 4-5 bulan. Jadi sekali tertinggal solatul jamaah, ketika tu jangan tinggal melebihi 2 waktu kita tak bersolat jamaah. Sebab di sana para ulama menggagaskan satu doa, Allahumma rzuqnal istiqamata. Allah macam mana doa tu? Allahumma rzuqnal istiqamah wa habbib ilaina fi salatil jamaah. Dalam kumalana, Allahumma rzuqnal istiqamah wa habbib ilaina fi salatil jamaah. Ya Allah Tuhan kami, Engkau rezekikanlah kepada kami istiqamah. Wa habbib ilaina fi salatil jamaah, dan bagilah kami suka sembahyang berjamaah. Insya-Allah orang yang sembahyang berjamaah dia akan istiqamah. Soalan di sini ialah bagaimana untuk istiqamah dalam melakukan kebaikan. Semua amal kebaikan berpaksi di hati. Kalau di hati tak maulah kita buat kebaikan. Tapi kalau di hati kita mau buat baik, kita akan boleh buat baik. Tadi saya baca, al-istiqamatu la yutiquha illa al-akabir. Istiqamah ni, kalaupun seseorang boleh melakukan amal kebaikan secara zahir, tapi nak istiqamah hati itu susah.
Nak bagi tetap hati itu susah. Hanya yang boleh tetap hatinya istiqamah ialah awliya Allah. Hati mereka tak hilang Allah. Walaupun mereka tak bersembahyang, walaupun mereka tak bersembahyang ketika itu, orang tengok mereka bersembang dengan orang, sebenarnya hati mereka bukan dengan orang tu pun. Hati mereka dengan Allah. Bersembang je dengan orang, hati bukan dengan orang, hati dengan Allah. Tu yang kata istiqamah ni siapa pun tak mampu melainkan dia awliya Allah. Di kita ni subhanallah nak mempertahankan hati kita supaya kita mendapat istiqamah yang tinggi. Istiqamah ni, seseorang yang boleh melakukan amal secara istiqamah sudah pasti perbuatan kemampuan untuk beristiqamah itu bermula daripada hati kecilnya. Hati nak buat, hati suka buat, hati teringin buat, hati nak buat, hati merindui nak buat. Jadi boleh dah ada istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti contoh burung-burung yang terbang keluar daripada sarang pagi-pagi macam ni. Kemudian macam mana burung-burung tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perasaan mereka selepas daripada selesai keluar ke sana kemari cari rezeki, macam mana burung-burung tersebut perasaannya nak balik ke sarang balik, rindu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, di atas sifat teringin, ingat, rindu itulah, rasa-rasa itulah yang boleh menjadikan seseorang itu istiqamah. Okey, rasa ni dimiliki oleh hati ataupun dimiliki oleh roh kita. Sebagai contoh, kita pernah makan, contoh, di sebuah kedai di Johor, kedai itu mi sup tulang contoh. Bila kita pi pula, kita tanya, jom ke tempat hari tu, oh sedap tempat hari tu, kita akan pi dan tanya dan nak makan lagi sebab sedap. Begitulah roh kita pun, bila dia rasa kesedapan terhadap amalan yang dia buat, maka itulah yang menariknya untuk istiqamah. Perkara ni dia nak bagi, dia nak timbulkan sedap ni, dia perlu kepada suatu perjuangan. Kita buat satu amalan, lepas tu nak sedap, tak sedap. Sekali beramai nak sedap, tak sedap. Dia kena latih, dia kena buat, dia kena ajak, sampai kita suka melakukan amal itu. Contohlah, bila buat, maka timbul rasa suka. Rasa suka itulah yang menolong untuk istiqamah. Maknanya, buat sehari nak istiqamah, lepas tu tak boleh lagi. Buat 2-3 kali, lepas tu nak istiqamah, tak akan boleh buat lagi. Dia kena buat, sampailah amalan itu mendarah daging dengan kita, barulah kita boleh istiqamah. Selagi mana dia tak boleh mendarah daging, tak lekat mana dia, jadi kita tak mampu lagi untuk kita istiqamah. Kalau dah boleh istiqamah, dia fauqal karamah. Jadi kata ulama, al-istiqamatu fauqal karamah. Istiqamah itu lebih daripada karamah lagi. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contoh para awliya, Tuhan bagi jalan tahiyat, itu karamah. Hujan turun tak basah, itu karamah. Tempat yang jauh,
Yang orang pi berjam-jam nak sampai, mereka sekelip mata mereka sampai. 6 langkah mereka sampai. Tu karamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu karamatul awliya. Sesungguhnya ada yang lebih lagi daripada karamah. Apa dah? Istiqamah. Istiqamah. Seseorang yang Tuhan bagi karamah, jalan tahayang, hujan tak basah dan sebagainya, sebab mereka telah istiqamah. Sebab mereka telah istiqamah. Tetapi sekalipun mereka duduk dalam situasi yang macam tu, mereka tak pandang pun karamah. Yang mereka pandang ialah istiqamah. Walaupun Tuhan bagi pelbagai karamah, tak pandang pun karamah tu, tetap mereka pandang istiqamah. Sebab karamah, seseorang yang memiliki karamah, dia mungkin jatuh dengan sebab karamah dia. Dan karamah sangat dibimbangi oleh para awliya Allah. Bila ada karamah, takut. Pasal apa takut? Takut memandang diri. Yang kita ngaji sebelum subuh tu. Takut dia pandang diri dia. Waktu dia pandang diri dia, jatuhlah dia daripada sisi Allah. Habis. Jadi mereka cukup berhati-hati kalau Allah mengurniakan mereka karamah. Sebab itu mereka tak pandang karamah, tetap memandang istiqamah. Bukan setakat istiqamah itu melebihi karamah, tapi al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun seseorang itu tidak ada karamah, cukuplah karamahnya ialah istiqamah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukuplah karamahnya ialah istiqamah dia, iaitu tetap hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka jadikan istiqamah itu tujuan dalam kehidupan kita, dalam kita melakukan sesuatu amalan. Kita boleh wajibkan amalan-amalan sunat ke atas diri kita untuk tujuan kita istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka wajibkanlah itu yang sunat untuk kita memperolehi nikmat istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana cara kita nak beristiqamah dalam sesuatu amalan? Saya ingat saya telah bentangkan tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, berdikit-dikit. Kita buat sikit, tapi kita buat setiap hari dan kita tak tinggal. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jaga salatul jamaah untuk kita mendapat nikmat istiqamah. Yang ketiga, istiqamah ni kena minta. Doa pun saya dah bagi tadi. Allahumma rzuqna al-istiqamah wa habbib ilayna fi salatil jamaah. Kalau kita pakai pakaian, jadi kalau pakaian itu pakaian agama, istiqamah. Sekalipun hanya kita meletakkan sehelai kepiah di atas kepala, tapi kita tak tinggal pegang macam tu, nanti kita akan dapat harga kepada nilai sebuah istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tu guru Jumaat lain dulu, yang dia tak tinggal ya sembahyang pakai serban. Sembahyang waktu bila pun tak pernah tinggal pakai serban. Keluar daripada rumah
dia tak pernah tinggal serban. Walaupun dia pakai hanya baju pagoda je, duduk di dalam rumah, tapi serban tetap dia tak tinggal. Dia istiqamah. Jadi bagi pada kita ni, biar ada satu amalan di kita, pakaian kita yang kita pakai secara istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang lelaki, dia boleh buh piah atas kepala untuk dia istiqamah terhadap sesuatu pakaian. Kalau tangan baju, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau dia pakai baju, dia tak pakai tangan pendek. Jadi dia buat pakai baju, pakai tangan panjang ketika bila pun, duduk di luar rumah, kerja apa pun. Jadi dia istiqamah. Ulama dulu dia main mengajar, dia bawa tongkat, dia tak belah kanan sampai mati belah kanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia main jalan tu, dia main mengajar, dia main jalan tu sampai dia mati, dia tak ubah jalan lain. Sedangkan bukan wajib pun, benar harus istiqamah. Ada satu ulama di Indonesia, pondok lepas tu tepi sungai. Setahun sekali mesti air sungai melimpah dan jadi banjir. Ketika musim banjir ni, pelajar-pelajar akan disuruh balik sebab tak boleh mengaji. Pondok ni air masuk masjid. Maka tinggallah pelajar-pelajar jauh yang tak balik. Tok guru sekalipun pelajar bercuti sebab banjir, tapi tok guru tak tinggal mengajar. Time dia mengajar, dia akan kayuh perahu masuk masjid. Mainlah budak-budak pelajar yang tak balik kayuh perahu juga. Lepas duduk dalam masjid yang penuh dengan air tu, duduk atas perahu masing-masing, tok guru mengajar. Tok guru mengajar bukan lama pun, 5 minit, 10 minit untuk istiqamah. Istiqamah ni fauqal karamah. Cuba tengok Habib Munzir. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sakit pun orang tolak katil dia, menyampaikan pengajaran juga sebab istiqamah. Allahu Akbar. Maka jadilah orang yang istiqamah. Istiqamah itu fauqal karamah. Orang yang istiqamah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin dan muslimat yang dimata Allah sekalian, maka istiqamah ialah satu perjuangan. Satu perjuangan kita untuk meletakkan kita di atas satu rel, iaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam amalan, dalam beramal, dia tidak ada hangat-hangat tiap ayam. Hangat sepanjang masa hubungan dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak pernah menyejuk perasaan kita dengan Allah. Sentiasa panas hubungan dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka segala apa yang kita buatlah secara istiqamah. Contoh belajar. Kalaulah pengajian kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berjalan, setahun lagi yang akan datang, 2 tahun lagi yang akan datang, 3 tahun lagi yang akan datang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tetap kita duduklah pengajian ni secara istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina. Walaupun hanya kita dengar ataupun tengok dalam handset saja, tapi istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Istiqamah akan menghasilkan buah dia. Apa dia buah istiqamah? Mahabbah. Istiqamah akan menghasilkan mahabbatullah. Asal-asal kita tak kenal Allah, tapi dengan sebab kita istiqamah, nanti kita akan kenal Allah. Makna istiqamah ialah seperti sepohon pokok yang mula-mula kecil, lepas tu pokok tu besar, dia
tumbuh sampai ada ranting, pecahan-pecahan ranting, last kali pokok tadi berbuah. Maknanya buahnya itu terhasil dengan sebab dia maintain, dia pertahankan istiqamah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau pokok tadi sampai tengah jalan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak mau naik dah, habis ya. Maka berakhirlah dia, maka impian dan cita-cita untuk membuahkan buah tidak akan berhasil. Belajar macam kamu ni, belajar, jangan tinggal kelas, istiqamah belajar. Hari ini kita syukur sebab para muhibbin kita menganjurkan menaja pengajian macam-macam tajuk ala Sayyidina Muhammad. Jadi kepelbagaian tajuk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ahlan salli ala Sayyidina Muhammad. Kepelbagaian tajuk yang diketengahkan itu ialah satu yang berfaedah pada kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, bayangkanlah jalan majlis berjalan dan turih berjalan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu kita akan dapat hasilnya, iaitu pertambahan ilmu, dan kita akan mendapat daripada itu, selebih daripada itu ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita dapat di kemuncaannya ialah mahabbatullah, itu kasih dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua Tuhan bagi nikmat dan habuan untuk kita istiqamah. Insya-Allah berjuang untuk istiqamah sampai ke hari tua pun masih istiqamah. Orang yang masih mampu bertahan pada hari tua, beramal-amal yang soleh, ialah kerana mereka telah memulakan perjalanan ini sejak daripada muda sampai mereka tua. Mereka boleh beristiqamah. Mudah-mudahan istiqamah menjadi perangai dan juga budaya kita dalam hidup kita seharian. Terima kasih kepada penaja kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu grup Al-Baca Al-Quran Sekolah Kebangsaan Datuk Syari Kubang Rotan Al-Ustaz Kedah, yang minta kita doakan kepada mereka supaya dipanjangkan usia dalam ketaatan pada Allah dan Rasul. Amin. Yang kedua, didoakan untuk para arwah supaya ditempatkan bersama-sama orang-orang beriman. Amin. Yang ketiga, dilimpahkan rezeki yang mengalir seperti air zam-zam yang tak pernah putus. Amin. Yang keempat, diringankan jodoh anak-anak kami dengan jodoh orang yang soleh dan solehah. Amin. Yang kelima, dimatikan dalam husnul khatimah dan dimasukkan dalam syurga Firdaus tanpa hisab dan azab, serta bangun bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang keenam, mohon kebaikan dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu